Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Bertemu lagi dengan cikgu. Kali ini cikgu akan membincangkan ataupun menerangkan berkaitan dengan standard pembelajaran bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, iaitu di bawah topik reka bentuk mekatronik lah. Okey. Kalau video cikgu yang sebelum ini, cikgu sudah menerangkan tentang maksud reka bentuk dan mekatronik, serta cikgu sudah menerangkan berkaitan dengan elemen yang terkandung dalam mekatronik. Pada kali ini, video kali ini, cikgu akan menerangkan lagi beberapa standard pembelajaran untuk topik reka bentuk mekatronik inilah. Okay. Cikgu akan menerangkan berkaitan dengan fungsi elemen mekatronik pada produk yang sedia ada, menghasilkan gambar raja blok ataupun blok diagram produk mekatronik yang sedia ada, menghasilkan lakaran bagian reka bentuk produk yang akan diubah sesuai berdasarkan kepada gambar raja blok yang terlibat, membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat, dan membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah sesuai. So, cikgu harap semua pelajar-pelajar menonton video ini sehingga habis agar mendapat manfaat dan input daripada perkongsian yang cikgu kongsikan pada kali ini. So, teruskan menonton. Baiklah, kita akan pergi kepada fungsi elemen mekatronik pada kereta kawalan jauh lah. Okay. Kalau kita tengok di sini ataupun pelajar-pelajar tengok di sini, elemen mekatronik yang terdapat di dalam kereta kawalan jauh itu adalah sistem mekanikal, iaitu gear mekanikal, sistem elektronik, pemacu motor, dan juga modul geganti. Di dalam sistem elektrik kita ada motor AC dan juga bateri alkali dan juga bateri kadmium nikel. Dan di dalam sistem kawalan dan pengatur caraan kita itu ada papan litar mikro pengawal. Dan setiap elemen mekatronik ini mempunyai fungsi dia yang tersendiri. Oke, kita tengok apa fungsi setiap elemen tersebut. Kalau kita tengok kepada sistem mekanikal, komponen yang terdapat dalam kereta kawalan jauh itu adalah gear mekanikal. Apa fungsi gear mekanikal ini adalah berfungsi untuk mengurangkan ataupun meningkatkan hal laju dan menambah daya kilas ataupun torque motor lah. Okey, di mana gear mekanikal ini yang akan mengurangkan ataupun meningkatkan laju kereta tersebutlah apabila dia bergerak. Manakala sistem elektrik pula, komponen yang terdapat dalam kereta kawalan jauh itu adalah motor AC, bateri alkali dan juga bateri kadmium nikel. Dan fungsi dia adalah pelajar-pelajar semua pun cikgu rasa tahu bateri ini sebagai sumber tenaga elektrik. Okay. Motor AC memusing gear serta menggerakkan roda. Motor AC tadi itu akan disambungkan bersama-sama dengan gear mekanikal lah supaya tayar itu boleh bergerak. Kita pergi kepada sistem elektronik di dalam kereta kawalan jauh. Komponen yang terdapat dalam sistem elektronik adalah pemacu motor. Apa fungsi dia adalah komponen elektronik disatukan di dalam litar pemacu motor untuk menerima voltan yang kecil dan menukarkan kepada voltan besar untuk menggerakkan motor AC. Okay. Di mana komponen elektronik juga menerima dan menukarkan isyarat input dari papan mikro pengawal kepada isyarat elektronik bagi pemacu motor AC. Dan untuk sistem kawalan dan pengatur caraan, komponen yang terlibat dalam kereta kawalan jauh adalah papan litar mikro pengawal dan berfungsi sebagai menerima isyarat input daripada alat kawalan jauh dan menghantar kepada pemacu motor. Berfungsi untuk mengawal laju dan juga arah putaran motor. Kalau kita tengok di sini, setiap elemen yang terkandung dalam kereta kawalan jauh itu mempunyai fungsi yang tersendiri dan saling berkait rapat antara satu dengan yang lain. Okey, kita pergi kepada contoh kita yang kedua, iaitu pintu pagar automatik.
Dan kalau pelajar-pelajar semua tengok, di sini pintu pagar otomatik ini juga mempunyai elemen reka bentuk mekatronik, yaitu elektrik, mechanical, kawalan dan pengatur caraan, serta elektronik. Dan setiap komponen ini mempunyai fungsi yang tertentulah. Okay. Mereka akan berfungsi bersama-sama, bekerja sama supaya pintu ini akan terbuka secara otomatik. Kita tidak perlu lagi pergi buka sendiri pintu pagar otomatik kita itu. Okay. Kita tengok apa fungsi setiap elemen reka bentuk mekatronik bagi pintu pagar otomatik ini. Dalam elemen mechanical, komponen yang terkandung dalam elemen mechanical itu adalah gear rak dan juga pinan. Fungsi dia adalah gear berfungsi untuk mengantar kuasa pada bahagian penjuru untuk menggerakkan pintu pagar. Okay. Manakala elemen elektronik, komponen yang terkandung dalam elemen elektronik itu adalah motor eti, sel basa dan juga pengubah. Okay. Fungsi mereka adalah bateri sebagai sumber tenaga elektrik, motor eti memusingkan gear rak dan juga pinan, meninggikan atau mengurangkan voltan untuk bekalan kuasa. Ini adalah fungsi untuk pengubah lah. Di dalam sistem elektronik pula ataupun komponen elektronik yaitu pemacu motor. Dia berfungsi sebagai pemacu motor untuk menerima voltan dan menukarkan kepada voltan besar untuk menggerakkan motor eti. Dan di dalam sistem kawalan dan pengatur caraan, komponen yang terkandung adalah papan litar, mikro pengawal, dan fungsi mereka adalah untuk mengawal laju dan arah putaran motor eti. Okay? Dan untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, setiap reka bentuk ataupun setiap produk mekatronik itu mempunyai elemen reka bentuk mekatronik yang 4 tadi itulah. Okay? Tetapi mereka mempunyai fungsi yang berbeza. Setiap produk itu mempunyai fungsi yang berbeza lah berdasarkan kepada fungsi reka bentuk mekatronik ataupun produk mekatronik yang ada. Okay. So itu adalah dua contoh untuk produk mekatronik kita sedia adalah. Jadi kalau pelajar-pelajar semua tengok, setiap elemen yang terkandung dalam produk reka bentuk mekatronik itu mempunyai fungsi yang berbeza. Namun demikian, setiap komponen itu bekerja bersama-sama supaya produk kita itu dapat berfungsi mengikut apa yang kita sudah aturkan ataupun yang sudah kita atur carakan di dalam sistem tersebut. Baiklah, kita akan teruskan lagi topik kita hari ini yaitu menghasilkan gambar raja blok ataupun blok diagram produk mekatronik yang sedia ada. Okay. Fungsi elemen dalam produk mekatronik juga dapat diterangkan melalui gambar raja blok ataupun blok diagram. Gambar raja blok ini ditakrifkan sebagai satu lukisan yang mewakili litar ataupun elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Okay. Tanda anak panah menunjukkan urutan blok dan dilabelkan mengikut fungsi nama elemen atau litar yang terlibat. Di dalam gambar raja blok ini dia terbagi kepada 3 blok utama. Okay. Apakah blok-blok itu? Blok-blok itu adalah seperti ini. Okay. Ini merupakan gambar raja blok produk mekatronik sedia adalah di mana dia terbagi kepada 3 blok utama. Yaitu yang pertama input, yang kedua proses, blok yang ketiga adalah output. Dan di bawah blok input itu dia ada peranti masukan. Okay. Peranti masukan ini yang akan menerima isyarat daripada panel kawalan kita dan diantar kepada bagian blok proses yaitu pengatur caraan dan juga pengawal, dan mereka akan menghantar arahan itu kepada output di mana di dalam output itu terkandung peranti
keluaran. Oke, apakah itu input, proses, dan output? Oke, pelajar-pelajar semua, bagian input merupakan bagian yang berfungsi menerima dan mengantar isyarat daripada peranti masukan kepada bahagian pengawal untuk diproses. Manakala blok proses pula ataupun bahagian proses akan memproses isyarat daripada peranti masukan mengikut pengatur caraan yang telah ditetapkan. Dan di bahagian output pula ataupun blok output, dia akan menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran setelah menerima isyarat daripada bahagian pengawal. Dan untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua juga, setiap produk mekatronik itu mempunyai gambar raja blok yang berbeza mengikut fungsi dan komponen yang terdapat pada produk berkenaan lah. Okay. Contoh di sini adalah kereta kawalan jauh. Dalam kereta kawalan jauh itu ada 3 blok utama, yaitu input, proses, dan output. Di mana di bagian input itu ada panel kawalan tanpa wayar. Dan di proses itu ada mikro pengawal. Dan di bagian output ada pemacu motor dan motor ET yang akan memutarkan ataupun menyebabkan roda kita berputar. Oke, bagaimana dia berfungsi ini? Kalau pelajar-pelajar masih ingat apa definisi input, proses ataupun output, di mana di input ini dia akan menerima isyarat, oke? Menerima ataupun mengantar isyarat daripada panel kawalan tanpa wayar kita itu, yaitu telepon. Kita sudah setkan arahan itu dan arahan itu akan dihantar kepada mikro pengawal. Isyarat tadi itu akan dihantar kepada mikro pengawal dan mikro pengawal akan proses arahan kita itu dan dihantar kepada output supaya output dapat menjalankan arahan yang kita sudah setkan di dalam kita punya kawalan tanpa wayar tadi itu dan menyebabkan kereta kita akan bergeraklah, okay, berdasarkan kepada arahan yang kita sudah tulis ataupun kita sudah masukkan di dalam panel kawalan tanpa wayar kita tadi. Kita pergi contoh yang kedua, yaitu pintu pagar automatik ataupun pintu pagar elektrik. Dalam pintu pagar elektrik dia masih lagi ada 3 komponen utama ataupun blok utama, yaitu input, proses, dan output. Di mana di output itu sama juga ada panel kawalan tanpa wayar, di dalam proses ada mikro pengawal, dan di output kita ada motor ET, pemacu motor, gear rak, dan juga pinan. Dan menyebabkan pintu pagar akan bergerak. Itu dia punya output lah. Sama juga macam kereta kawalan jauh tadi, input ataupun di bagian input ini, panel kawalan tanpa wayar kita akan menerima isyarat itu, ataupun isyarat arahan kita, akan diantar kepada mikro pengawal. Mikro pengawal ini akan memproses isyarat ataupun arahan yang kita sudah berikan tadi itu dan diantar kepada output kita, yaitu motor ET, pemacu motor, gear rak, dan pinan, dan seterusnya. Arahan kita itu akan diterjemah dengan bergeraknya pintu pagar kita itulah. Sama ada kita mau arahan kita simpan itu dia mau terbuka ataupun dia mau tertutup. So, demikianlah contoh ataupun begitulah contoh untuk gambar raja blok bagi produk yang sedia adalah. Dan seperti yang cikgu sudah bagi tahu sebentar tadi itu, setiap produk reka bentuk mekatronik itu mempunyai gambar raja blok yang berbeza-beza. Dan kalau pelajar-pelajar semua mau tengok contoh-contoh untuk gambar raja blok bagi produk sedia ada yang lain, bolehlah rujuk di buku teks lah. Okay? Di buku teks kamu boleh rujuk di muka surat 19 sehinggalah kepada muka surat 21. Okay? Di situ ada banyak contoh produk mekatronik yang sedia ada lah. Dan di video ini ataupun di pembelajaran kita hari ini, cikgu cuma bagi 2 contoh saja untuk
pelajar-pelajar boleh memahami ataupun boleh mengetahui tentang apa itu gambar rejak blok. Oke, seterusnya kita akan pergi kepada topik kita yang berikutnya, yaitu menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan kepada gambar rejak blok yang terlibatlah. Oke. Dan untuk kita mengubah suai sesuatu produk kita itu, kita kena ambil beberapa perkara ataupun kita kena ambil tahu beberapa perkara yang penting sebelum kita menghasilkan sesuatu pengubahsuaian kepada produk kita lah. Okay. Yang pertama sekali adalah kita kena menghasilkan modal ataupun model fungsi dan kenal pasti kelemahan dan masalah produk dahulu. Maksud dia di sini kita kena tahu apa masalah sesuatu produk kita itu sebelum kita buat penambahbaikan. Okay. Yang kedua, kita kena membuat analisis berantai puncak dan kesan kepada penambahbaikan yang kita akan buat nanti. Okay. Contohnya kalau kita mau buat penambahbaikan itu, kita kena tahu dulu apa kelemahan dan apa masalah produk yang sedia ada itu. Selepas itu, kalau kita sudah tahu apa masalah dan kelemahan produk kita itu, kita akan buat analisis berantai lagi untuk mengesan apa puncak dan juga kesan kepada masalah yang dihadapi itu. Oke. Seterusnya kita akan buat kaedah penyelesaian, oke, dan cadangan penyelesaian masalah yang kita sudah peroleh sebentar tadi. Seterusnya barulah kita akan membina gambar rejak blok yang baru dan menghasilkan lakaran perkembangan idea, dan yang terakhir sekali menghasilkan lakaran 3D yang bermaklumat sebelum kita melakukan kerja-kerja penambahbaikan kepada produk yang kita akan tambah baik tersebut. Nah, jadi perkara-perkara ini kita kena ambil tahu sebelum kita melakukan pengubahsuaian. Sebab pengubahsuaian yang kita lakukan ini untuk menambahbaikkan fungsi kepada produk yang sedia ada yang kita mau tambah baiklah. Oke. Jadi kita pergi kepada menghasilkan model berfungsi. Analisis model fungsi ini sangat penting lah, okay? Di mana ia dilakukan untuk mengenal pasti masalah pada kereta kawalan jauh. Cikgu ambil contoh di sini adalah kereta kawalan jauh lah. Kita mau ubah suai kereta kawalan jauh kita. Okay? Hasil analisis model fungsi ini, maka didapati masalah pada kereta kawalan jauh adalah disebabkan oleh yang pertama, tidak mempunyai komponen untuk mengelakkan daripada berlanggar dengan halangan dan tidak mempunyai lampu ketika melalui kawasan gelap. Jadi kalau kita tengok ini adalah model fungsi kereta kawalan jauh lah. Okay? Model fungsi kereta kawalan jauh kita. Dan apabila kita analisis model fungsi kita itu, kita mendapati bahwa kereta kawalan jauh kita itu apabila kita gerakan dia, maka dia tidak dapat mengelakkan halangan yang berada di depan dia dan dia akan melanggar halangan yang ada di hadapan. Dan yang kedua adalah kereta kawalan jauh kita tadi itu tidak mempunyai lampu ketika melalui kawasan gelap dan tidak dapat tengoklah. Okey. Itu adalah menghasilkan model berfungsi. Selepas kita dapat hasilkan model berfungsi itu, barulah kita akan membina analisis berantai, puncak dan kesan. Okay? Kalau kita tengok di sini analisis berantai yang dia ada di sini, yaitu kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Jadi kenapa dia rosak? Okay? Jadi kenapa kereta kawalan jauh mudah rosak? Karena kekuatan badan kereta yang rendah. Di situ kalau kita tengok di sini, ini adalah analisis berantai. Punca masalah tadi adalah kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Dan dia akan buat analisis itu sehinggalah dia akan dapat satu cara menyelesaikan masalah tersebut lah. Okay? Dan di sini kalau pelajar-pelajar tengok ada contoh di sini adalah pada
batasan ataupun limitation pada kereta kawalan jauh ialah pencahayaan di kawasan gelap dan gerak belas yang pelan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh bagi mengelakkan pelanggaran dengan halangan. Apabila kita buat analisis berantai ini, maka kita akan dapat mengetahui punca utama, punca utama dan kesan utama daripada masalah yang kita hadapi sebentar tadi. Selepas kita dapat mengetahui punca dan kesan dengan melakukan analisis berantai itu, maka kita akan dapat mencari kaedah penyelesaian yang kita buatlah. Untuk kaedah penyelesaian bagi masalah kereta kawalan jauh tadi itu kita menggunakan kaedah pemisahan. Dengan cadangan prinsip inventif, yaitu penyelesaian masalah inventif lah. Kalau kita tengok di sini, ini adalah cadangan penyelesaian masalah inventif melalui kaedah pemisahan massa. Di mana cadangan prinsip inventif adalah melalui tindakan awal. Penerangan konsep melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Dan cadangan pengubahsaian kepada kereta kawalan jauh itu yang pertama, menambahkan fungsi tindakan awal untuk mengesan tahap pencahayaan dan memberikan isyarat kepada mikropengawal untuk menghidupkan lampu LED dan komponen yang sesuai ialah perintang peka cahaya. Manakala untuk mengesan halangan tadi itu menambahkan fungsi tindakan awal untuk mengesan jarak yang selamat antara kereta dengan halangan dan memberikan isyarat kepada mikropengawal untuk memberhentikan kereta bagi mengelakkan pelanggaran komponen yang sesuai. Komponen yang sesuai ialah penderia inframerah. Sistem pembas digunakan sebagai tambahan untuk memberitahu pengendali kereta kawalan jauh tentang kehadiran halangan pada laluan kereta kawalan jauh. Ini adalah contoh penyelesaian yang dia gunakanlah, yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah kita sebentar tadi. Selepas kita tahu kaedah ataupun cadangan penyelesaian kita itu, barulah kita buat gambar raja blok yang baru. Kalau pelajar-pelajar masih ingat lagi gambar raja blok kereta kawalan jauh kita tadi itu, ini adalah gambar raja blok asal, yang ini. Yang putih ini merupakan gambar raja blok asal kereta itu. Dan apabila kita sudah tahu punca masalah kita sudah buat analisis berantai, kita sudah cadangkan penyelesaian kita guna kaedah pemisahan ruang tadi itu, maka kita akan membina gambar raja blok yang baru, di mana di bagian input kita sudah menambah penderia inframerah, dan kita juga menambah perintah peka cahaya, di mana penderia inframerah ini boleh mengesan halangan, dan perintah peka cahaya ini dia akan mengesan apabila melalui kawasan yang gelap lah. Apabila melalui kawasan yang gelap, dan di bagian input apa yang berlaku adalah apabila melalui ataupun ada halangan di situ, maka penderia inframerah tadi akan memberikan isyarat kepada pembas, dan pembas ini akan berbunyi sekiranya ada halangan di hadapan. Manakala lampu LED ini pula dia akan menyala apabila kereta kawalan jauh kita itu melalui kawasan yang gelap. Dan selepas kita membina gambar raja blok, barulah kita akan menghasilkan lakaran perkembangan idea. Lakaran perkembangan idea ini yang kita akan lakar berdasarkan kepada idea kita lah. Bagaimana dan di mana kedudukan elemen ataupun di mana kedudukan penambahbaikan bagi kereta kita itu kita mau letak. Ini adalah 3 lakaran idea. Lakaran idea ini kita akan pilih lah antara satu yang terbaik, di mana lakaran idea ataupun lakaran perkembangan idea ini yang kita mau pilih. Jadi kita boleh lakar beberapa banyak lakaran idea lah untuk kita mau letakkan kita punya penambahbaikan itu di tempat yang paling sesuai dan paling baik, supaya kereta kita itu dapat berfungsi dengan baik untuk mengelakkan ataupun bagi mengatasi masalah yang kita hadapi sebentar tadi lah. Selepas kita membuat lakaran perkembangan idea itu, maka kita akan menghasilkan
lakaran 3D bermaklumat. Selepas kita memilih, kita sudah ada lakaran perkembangan idea tadi itu, ada 3 lakaran perkembangan idea kita itu, maka kita akan pilih salah satu lakaran kita yang terbaik lah, yang kita rasa ini adalah lakaran idea saya yang paling sesuai. Jadi kita pilih lakaran kita itu dan kita buat lakaran 3D yang bermaklumat, di mana setiap komponen yang kita tambah baik itu kita bagi dia punya label lah, oke? Kita labelkan dia di dalam kita punya lakaran, oke? Dan apabila kita sudah menghasilkan lakaran itu, maka kita pun bolehlah memulakan kita punya proses pembuatan ataupun pemasangan kepada penambahbaikan yang kita akan buat kepada kereta kawalan jauh kita tadi itu. Jadi itu adalah langkah-langkah ataupun proses-proses yang berlaku sekiranya kita menghasilkan lakaran bagian penambahbaikan dalam kita punya produk yang sedia adalah, okay? Itu adalah proses-proses yang berlaku. Okay. Seterusnya kita akan membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Okay. Selepas kita sudah buat lakaran 3D bermaklumat tadi itu, maka kita akan membuat penambahbaikan kepada produk-produk berdasarkan lakaran kita lah. Kalau kita tengok di sini, ini adalah lakaran kita kan. Lakaran kita tadi itu kita terjemahkan kepada bagian-bagian ataupun penambahbaikan kereta kawalan jauh kita lah. Jadi berdasarkan kepada lakaran kita itu, kita letakkan kita punya penambahbaikan, yaitu di mana di hadapan kereta. Kalau kamu tengok di sini, berdasarkan kepada lakaran di hadapan kereta ini, dia letakkan LDR, lampu LED dan penderia inframerah. Manakala di atas bumbung pula dia letakkan pembas. Okay? Dan justifikasi dia itu kita boleh tengok di sinilah. Untuk LDR dan lampu LED ini, LDR mengesan tahap pencahayaan yang ditetapkan dan mengantar isyarat input kepada mikro pengawal. Dan mikro pengawal memberikan arahan kepada lampu LED supaya menyala apabila tahap pencahayaan berada di luar julat yang telah ditetapkan. Maksudnya di sini kalau gelap saja, lampu LED LDR ini akan mengesan cuaca ataupun suatu kawasan yang dia lalui itu. Kalau dia gelap, maka dia akan antar arahan itu kepada mikro pengawal supaya mikro pengawal itu proses dan dapat menyalakan lampu LED supaya dia dapat menerangkan kawasan tersebut lah. Okay? Dan tindakan dia adalah memasang komponen baru, yaitu LDR dan lampu LED, dan membangunkan pengatur caraan supaya LDR dapat mengesan tahap pencahayaan dan mikro pengawal menghidupkan lampu LED. Ini kita kena tambah pengatur caraan di dalam kita punya sistem lah. Okay? Kalau kamu masih ingat lagi video yang pertama cikgu itu, di mana untuk kita membuat pengatur caraan ataupun arahan itu kita menggunakan sistem coding ataupun melalui kod-kod lah. Jadi kita kena buat arahan melalui mereka itu, lepas itu kita upload di dalam kita punya mikro pengawal itu. Okay? Dan untuk penderia inframerah mengesan alangan pada jarak yang ditetapkan dan menghantar isyarat input kepada mikro pengawal. Lepas itu untuk pembas pula, mikro pengawal akan memberikan arahan kepada pembas supaya berbunyi apabila jarak di antara kereta dengan halangan berada dalam julat yang ditetapkan. Okay? Dan tindakan dia adalah memasang komponen baru, yaitu penderia inframerah dan pembas. Membangunkan pengatur caraan supaya penderia inframerah ini dapat mengesan alangan dan mikro pengawal memberhentikan motor ET serta menghidupkan pembas secara serentak. So, ini semua adalah
perkara-perkara yang kita kena buatlah. Oke, kita kena buat setelah kita selesai melakar kereta kita tadi itu, penambahbaikan yang kita buat. Dan untuk langkah-langkah proses penambahbaikan kereta kawalan jauh adalah yang pertama kita buat lakaran, lepas itu kita pilih bahan yang sesuai, membuat pengatur caraan, membina dan memasang, membuat kemasan, dan yang terakhir sekali adalah produk akhir lah. Oke, nah, seperti yang Cikgu cakap tadi itu, membuat lakaran itu supaya kita mengetahui macam mana rupa bentuk kedudukan kepada penambahbaikan yang kita sudah buat lah. Oke, yang kita akan buat untuk menambahbaikan produk kita itu ataupun kereta kawalan jauh kita itu. Selepas itu barulah kita pilih bahan yang sesuai, membuat pengatur caraan, membina dan memasang, kita pasang. Lepas itu membuat kemasan. Membuat kemasan ini kita atur ataupun kita cat ke kereta kita supaya dia nampak menarik dan unik lah. Dan seterusnya penambahbaikan kita sudah selesai dan dapatlah kita produk yang kita inginkan seperti yang kita sudah lakar lah. Oke. Nah, seterusnya selepas kita buat penambahbaikan tadi itu, kita sudah pasang semua, kita sudah siap memasang, kita sudah buat kemasan, maka kita akan buat pengujian. Oke, kita akan membuat pengujian kefungsian produk yang telah diubah suai. Oke, penilaian kefungsian ini bertujuan untuk menilai penambahbaikan yang telah dilakukan terhadap sesuatu produk. Kenapa kita perlu buat penilaian kefungsian ini adalah untuk kita memastikan sama ada penambahbaikan yang kita lakukan sebentar tadi itu boleh berfungsi seperti yang kita kehendaki ataupun tidak. Oke, dimana untuk ujian kefungsian ini kita akan buat ujian parameter lah, dimana ianya dijalankan dalam situasi sebenar. Maksudnya di sini kita akan uji kereta kita itu dengan sebenar-benarnya mengikut fungsi sebenar. Oke, untuk menilai sama ada kefungsian produk yang telah ditambah baik memenuhi objektif yang telah ditetapkan ataupun tidak. Oke, dan keputusan pengujian terhadap kefungsian kereta kawalan jauh itu kita akan rekodkan lah. Oke, kita akan rekod sama ada apa yang kita tambah tadi itu, yang lampu LED dengan penderia itu berfungsi ataupun tidak. Sekiranya apa yang kita tambah baik tadi itu tidak boleh berfungsi dengan baik, maka kita buat pembaikan lagi ataupun pengubahsuaian lah supaya dia berfungsi. Kita periksa kembali kenapa penambahbaikan yang saya buat itu tidak boleh berfungsi seperti apa yang saya mau. Contohnya kamu buat ujian, kamu jalankan kereta kamu ataupun kamu gerakan kereta kamu di tempat yang gelap. Apabila kamu jalankan kereta kamu di tempat yang gelap, lampu LED kamu tidak menyala. Maksudnya ada sesuatu yang tidak betul dari segi kita punya pembinaan ataupun kita punya arahan yang kita sudah buat tadi. Jadi kita kena cek semula supaya setiap arahan ataupun setiap yang kita ubah suai itu atau kita tambah baik itu dapat berfungsi dengan baik lah. Oke, so itu adalah tujuan penambahbaikan ataupun tujuan membuat penilaian kefungsian kepada produk yang kita sudah ubah suai. Oke, dan ini merupakan senarai semak pengujian bagi kereta kawalan jauh lah yang telah diubah suai sebentar tadi, di mana penilaian kefungsian reka bentuk kereta kawalan jauh yang telah diubah suai juga mengambil kira aspek pembangunan reka bentuk yang lain seperti keupayaan produk, nilai estetika, dan juga keselamatan reka bentuk. Oke, kita kena buat sesuatu pengubahsuaian itu mestilah dia selamat lah. Oke, kita kena ambil tahu keupayaan produk, nilai estetika, dan keselamatan reka bentuk. Di mana keselamatan reka bentuk itu supaya apabila kita mengoperasikan produk kita itu tidak mendatangkan kecederaan ataupun kemalangan kepada kita lah. Oke.
Dan maklumat daripada penilaian kefungsian ini digunakan untuk melakukan penambahbaikan supaya kereta kawalan jauh yang dihasilkan memenuhi objektif yang telah ditetapkan. Nah, ini semua kita lakukan ini supaya apa yang kita kehendaki daripada pengubahsawian yang kita inginkan tadi itu dapat berfungsi dengan baiklah. Nanti kalau kita tidak buat senarai semak ini, nanti apa yang kita maukan kereta kita berfungsi, dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi ini adalah senarai semak pengujian bagi kereta kawalan jauh yang telah diubah suai. Ini adalah contoh sajalah. Oke, di sini kita ambil kereta kawalan jauh sebab kita cukup percaya semua pelajar-pelajar sudah menggunakan ataupun pernah menggunakan kereta kawalan jauh. Oke. Nah, jadi ini adalah senarai semak untuk kita menilai kefungsian reka bentuk kereta kawalan jauh yang telah diubah suai. Oke. Oke. So demikianlah topik kita pada hari ini, di mana cikgu sudah cover ataupun cikgu sudah bincangkan. Oke. Cikgu sudah bincangkan beberapa standard pembelajaran ataupun topik yang cikgu sudah bincangkan hari ini, yaitu yang pertama sekali kita ataupun cikgu sudah menerangkan fungsi setiap elemen reka bentuk mekatronik itu. Lepas itu bagaimana untuk menghasilkan gambar raja blok, macam mana untuk kita menghasilkan gambar raja blok, dan seterusnya dapat menghasilkan lakaran bagian reka bentuk yang diubah suai, membuat penambahbaikan, dan juga dapat menilai ataupun membuat penilaian kefungsian kepada produk yang sedia adalah ataupun produk yang kita sudah tambah baik tadi. Oke. Jadi sebagai rumusan dia, di sini cikgu ada sediakan rumusan secara ringkas pada topik kita yang kita bincangkan pada hari inilah, yaitu reka bentuk mekatronik. Di mana untuk bab 1 ini rumusan dia, definisi dia, yaitu mekatronik merupakan aplikasi elektronik dan teknologi komputer untuk mengawal pergerakan sistem mekanikal sesuatu produk lah. Oke. Dan mempunyai 4 elemen reka bentuk mekatronik, yaitu elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan, dan pengatur caraan. Dan setiap itu mempunyai fungsi dia yang tersendiri lah. Oke. Kalau kita tengok di sini fungsi dia, kalau kereta kawalan jauh, sistem elektrik dia ada bateri, papan Arduino, motor atau gear, dan makro pengawal. Begitu juga dengan pintu gelongsor otomatis lah. Dan untuk gambar raja blok itu 3 blok utama yang pelajar-pelajar kena ingat, yaitu input, proses, dan juga output. Oke. Input itu kalau di Melayu dia masukan, ataupun output itu adalah keluaran lah. Jadi ada 3 blok utama dalam gambar raja blok produk mekatronik kita. Oke. Dan untuk membuat penambahbaikan produk berdasarkan lakaran itu, ini adalah langkah-langkah yang kita perlu lakukan lah. Jadi demikianlah topik kita ataupun topik reka bentuk mekatronik kita pada hari ini. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan pada pelajar-pelajar hari ini ataupun yang cikgu ajar dengan pelajar-pelajar hari ini, pelajar-pelajar dapat mengingati dan dapat memahami topik kita berkaitan dengan reka bentuk mekatronik. Dan cikgu percaya dengan mempelajari topik ini, pelajar-pelajar sudah mengetahui apa produk mekatronik yang terdapat di sekeliling pelajar-pelajar sekalian lah. Dan pelajar-pelajar kena ingat, untuk reka bentuk mekatronik mestilah mempunyai 4 elemen yang utama, yaitu elemen elektrik, elektronik, sistem mekanikal, dan juga kawalan dan pengatur caraan. Jadi cikgu harap apa perkongsian yang cikgu sudah kongsikan pada hari ini, pelajar-pelajar dapat input dan juga dapat memahami topik reka bentuk mekatronik. So itu saja untuk perkongsian daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu harap
semua pelajar dapat input daripada video ini. So, kita jumpa lagi video cikgu yang seterusnya. So, sekian dan terima kasih.